sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera dan selamat datang yang berbahagia Datuk Nur Azmi Dirun, Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi, yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia, yang berusaha Puan Hajah Nazaria Baharudin, Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia untuk Sosial dan Pembangunan Teknikal, yang berbahagia Datuk Seri Rozita Talha, Timbalan Ketua Perangkawan Malaysia Ekonomi, pengarah-pengarah kanan, pengarah-pengarah bahagian, wakil-wakil, peserta dari sektor awam dan sektor swasta, saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Terima kasih kepada DOSM atas usaha ini yang walaupun mengambil masa untuk difahami nilai strategiknya kepada negara, kepada rakyat dan kepada ekonomi, saya berdoa dan saya boleh bagi komitmen terus kepada DOSM bahawa kita akan bekerjasama dengan sepenuh sokongan supaya kita boleh melipat gandakan usaha kita mengangkat kepentingan dan nilai data dalam masyarakat. Saya ada ucapan yang disediakan yang pihak media mungkin akan rujuk, tapi seperti biasa selalunya saya ada beberapa mesej yang utama yang saya nak sampaikan, dan selalunya yang itu tu saya cakap off the cuff kan, tapi kalau pihak media nak tanya boleh rujuk juga. Kalau nak melapor boleh juga rujuk kepada ucapan rasmi yang ada tu kan. Saya nak tumpu kepada 2-3 perkara sebagai menyambung apa yang disebut oleh Datuk Seri Uzir tadi, terutamanya dalam kita membawa pemahaman rakyat kepada strategi kita mengenai data dan digital. Sebab kalau tidak, sebahagian besar akan mencari-cari sebenarnya apa pentingnya usaha yang dibuat oleh DOSM. Setakat ini saya ingat perasmian saya yang pertama yang inilah. Jadi sebagai Menteri Ekonomi, perasmian saya ialah data dan juga portal data. Saya tahu akan ada yang tanya apa kena-mengena semua dengan harga ayam kan, contohnya. Dalam kita menangani cabaran-cabaran ekonomi negara, dan yang ini saya telah luangkan masa dengan kementerian, dengan agensi, dengan di peringkat kepimpinan kerajaan, bahawa kita ada 3 cabaran yang utama yang dipikul oleh kementerian saya. Pertama ialah untuk kita mengukuhkan kedudukan fiskal. Mengukuhkan kedudukan fiskal ini bermakna keupayaan kerajaan bukan sahaja menanggung bayaran tahunan yang ada sekarang, tetapi juga ada kapasiti untuk melabur dalam sektor-sektor yang kita perlukan untuk naik taraf ekonomi negara yang akhirnya insya-Allah akan ada kesan kepada rakyat. Kita semua tahu dalam tempoh sebelum ini kita ada kekangan dari segi kedudukan fiskal. Ada banyak cadangan yang disebut mengenai macam mana nak mengukuhkan kedudukan fiskal. Contohnya potong perbelanjaan, jadi peruntukan menteri semua kena potong. Contohnya mengelakkan pembaziran dan sebagainya kan. Jadi cabaran utama kerajaan ialah kita kena kukuhkan kedudukan fiskal kita, sama juga kalau dengan keluarga biasa. Dalam suasana sekarang kita kena pastikan bahawa gaji bulanan kita itu ada lebih yang cukup supaya kita tak perlu downgrade taraf hidup kita, dan kita juga ada simpanan untuk masa depan. Apa yang perlu kita buat di peringkat isi rumah, yang itu jugalah cabaran kerajaan. Cabaran yang kedua ialah untuk kita menambah pendapatan. Kerana dari segi
prestasi dan kedudukan sumber pendapatan negara, kita antara yang berada di liga yang bawah sikit lah. Kalau division bola, kita mungkin division 2, division 3 berbanding dengan purata negara-negara ASEAN. Peratusan hasil cukai negara contohnya ialah pada sekitar 11.4% daripada saiz ekonomi berbanding dengan purata di rantau ini, iaitu lebih kurang 15%. Dan itu akan terus menjadi dilema kepada kerajaan dan juga cabaran di kementerian saya, kerana sementara kita boleh merancang dan menyalurkan sumber kepada sektor-sektor yang mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, tapi kalau pertumbuhan ekonomi itu akhirnya tidak menjana pendapatan yang mencukupi kepada kerajaan, pun kita ada masalah. Kerana bila ekonomi itu berkembang, sudah tentu seperti yang Datuk Uzi sebut tadi, harapan dan expectation rakyat itu kepada jenis perkhidmatan, jenis kehidupan, mutu kehidupan seharian dia akan makin naik. Tapi itu bergantung kepada berapa banyak sumber pendapatan negara setiap tahun. Itu yang kadang-kadang jadi mismatch. Dan perkara ini tidak perlu jadi menteri, rakyat biasa pun faham cabaran itu tiap-tiap bulan, kerana kita rasa kemahiran kita, sumbangan kita dari segi nilai ekonomi kepada syarikat kita, kepada kerja kita, itu yang orang selalu sebut, syarikat nampak kaya dan untung tapi gaji aku tak naik. Perkara yang berlaku kepada rakyat seharian itu juga berlaku kepada kerajaan. Ekonomi berkembang, tetapi sumber kepada kerajaan itu tidak naik selari dengan perkembangan ekonomi. Jadi itu cabaran yang kita kena uruskan dalam tempoh terdekat ini. Dan sudah tentu yang ketiga ialah soal menstrukturkan ekonomi. Kerana kalau kita nak kukuhkan kedudukan fiskal, kalau kita nak tambah pendapatan negara, selain daripada dasar-dasar pengurusan kerajaan, ekonomi juga, maksudnya kegiatan ekonomi yang ada, mestilah dia naik ke peringkat yang boleh menawarkan gaji yang lebih tinggi. Boleh keluar ke pasaran selain daripada pasaran domestik kita. Kita menarik pelaburan dan kegiatan ekonomi yang bertahap inovasi dan teknologi tinggi supaya mereka yang digaji itu adalah pada tahap yang kemahiran tinggi, gaji tinggi dan sebagainya. Semua ini orang tahu. Dan saya akan mengulang ini berkali-kali sehingga insya-Allah satu negara ada kefahaman bahawa ini misi kita. Yang saya nak bawa ialah apa kena-mengena dengan tugas kementerian saya, Datuk KSU saya dan kepimpinan yang lain dalam menangani cabaran ekonomi ini dengan open DOSM, open data yang DOSM buat ini kan. Semua ini bergantung kepada betapa canggih, betapa tepat data yang kita ada. Dia bukan saja di peringkat kerajaan, tetapi dia juga di peringkat agensi, dia di peringkat swasta, sehinggalah dia ke peringkat pengguna dan rakyat biasa. Kita dah dengar banyak tentang ekonomi digital. Orang kita biasa sekarang kehidupan kita bergantung kepada skrin. Kebanyakan produk yang kita gunakan di skrin itu contohnya banyaknya datang bukan daripada inovasi negara kita. Tapi kalau mereka yang biasa dengan membangunkan aplikasi ataupun khidmat ataupun produk yang berasaskan digital ini, yang kita tengok di skrin itu hanyalah the final interface. Di belakangnya mestilah enjinnya ialah yang berasaskan data, yang berasaskan infrastruktur data dan lain-lain. Jadi asas kepada ketiga-tiga perkara yang kita nak capai tadi, mengukuhkan kedudukan fiskal, menambah pendapatan negara, menstrukturkan ekonomi, asasnya ialah pendigitalan masyarakat.
Kita perlu digitalize masyarakat kita bermula daripada proses dan khidmat dan juga urusan dengan kerajaan sehinggalah kepada amalan rakyat seharian. Jadi sebab itu, salah satu daripada tiang kepada usaha ini, pendigitalan, ialah data. Jadi sebab itu, saya bersyukur kerana dalam banyak-banyak kementerian yang saya diberi tanggungjawab, saya dapat tanggungjawab menjaga kementerian yang ada jabatan statistik dalam itu. Kerana itu sangat bertepatan bukan sahaja dengan minat saya, tetapi sebagai tiang kepada usaha kita untuk menangani ketiga-tiga cabaran yang saya sebut tadi. Saya bagi contoh. Kalau bercakap dengan juru ekonomi, bercakap dengan pembuat dasar, bercakap dengan mereka yang mengikuti perkembangan ekonomi negara, kita telah bercakap mengenai subsidi bersasar lebih daripada 1 dekad. Jadi tidak ada pertikaian sebenarnya soal bagaimana kita perlu beralih kepada subsidi bersasar. Tambah-tambah dalam keadaan sekarang apabila kos tenaga itu menjadi begitu tinggi berbanding dengan 5 tahun, 6 tahun yang lepas. Sebagai contoh, kalau kita tidak ambil langkah untuk memulakan subsidi bersasar, sekitar 35% daripada belanja mengurus kerajaan setiap tahun adalah untuk kita memastikan terutamanya harga tenaga di negara kita ini yang digunakan oleh industri, yang digunakan oleh orang ramai kekal pada harga biasa. Dan perkara itu akan ada kesan kepada perkara-perkara lain. Maksudnya kalau 35% kita gunakan untuk mengekalkan harga tenaga, itu mengalih perbelanjaan daripada sektor-sektor yang lain. Kita juga bimbang kalau kita naikkan, alihkan subsidi itu dengan tergesa-gesa tanpa kita ada data yang cukup, itu akan ada kesan kepada inflasi dan sebagainya. Tapi untuk melaksanakan subsidi bersasar, kita tidak boleh lari daripada mempunyai infrastruktur dan data yang berkualiti supaya kita boleh benar-benar pastikan subsidi itu sampai kepada isi rumah yang benar-benar memerlukan. Dan data ini tidak cukup dengan hanya data daripada yang kita kumpul seperti biasa. Data yang membolehkan kita mengetahui secara terperinci satu rumah, berapa orang isi rumahnya, berapa orang pendapatannya, adakah dia telah menerima bantuan-bantuan lain, gaji isi rumahnya berapa dan sebagainya, kan. Jadi tanpa infrastruktur data yang baik, dia menjadi penghalang kepada beberapa keputusan ekonomi yang sepatutnya memang tidak perlu diperdebatkan pun. Sebab itu salah satu daripada tanggungjawab saya ialah untuk memastikan bahawa kita dengan cepat menaik taraf infrastruktur dan keupayaan data kerajaan, supaya itu akan membolehkan bila kita membuat keputusan, perkara itu berlaku adil kepada semua pihak supaya kita mencapai matlamat kita dari segi menangani cabaran ekonomi, dan pada masa yang sama dia mempunyai kesan seperti yang dirancang kepada rakyat. Mereka yang layak mendapat subsidi akan terus mendapat bantuan dalam bentuk bulanan untuk dia menangani beberapa kenaikan terutamanya yang bersabit dengan perkara-perkara asas. Mereka yang tidak mendapat subsidi mendapat laba daripada sumber kerajaan yang dialihkan pula kepada sektor-sektor yang boleh membantu mereka ini dari segi gaji, dari segi pekerjaan, dari segi pendidikan, dari segi infrastruktur dan lain-lain. Sama juga bila kita cakap tentang meningkatkan hasil negara,
kita ada banyak ketirisan yang berlaku. Saya bagi contoh, setiap kali kita bercakap tentang subsidi diesel contohnya, akan timbul soal ketirisan penyeludupan. Diesel yang bersubsidi di negara ini akan diselewengkan, sama ada dijual merentas sempadan dan sebagainya. Saya timbulkan contohnya, sudah tentu sekarang ini sudah ada teknologi yang sebenarnya membolehkan kita mengawal ketirisan ini dengan lebih baik. Bila kita bercakap mengenai ketirisan kutipan hasil, contohnya dari segi duty yang diimport, duty barang-barang yang diimport, yang diisytiharkan dan sebagainya di pintu masuk di negara. Perkara yang sama telah disebut berkali-kali tentang masalah pengisytiharan, nilai yang diisytihar, nilai yang dibayar cukai dan sebagainya. Semua ini kalau hendak dinaik taraf supaya kita dapat hasil yang terbaik, dia memerlukan pendigitalan. Jadi dia tidak ada pertikaian betapa pentingnya data, bukan sahaja data dari segi infrastruktur, tetapi ketepatan dari segi frekuensi data dan sebagainya kan. Setakat ini selepas hampir 40 hari dah ni kan. Saya kalau kira hari ni dah 40 hari dah. I mean this job for about 40 days. Saya dengan bantuan kepimpinan kementerian dan juga DOSM dan pegawai-pegawai yang lain, kita lebih kurang tahu beberapa keputusan penting yang kerajaan perlu buat untuk memastikan proses pendigitalan dan pengupayaan data ini dapat dipercepatkan. Ada beberapa perkara pokok yang perlu diputuskan. Bermula contohnya dasar perkongsian data di antara jabatan. Kalau tidak, masing-masing jabatan ada data masing-masing, tetapi kecuali data itu dipusatkan ataupun data itu dikongsi untuk kegunaan seberapa banyak pengguna data dalam sistem kerajaan, data itu di peringkat kementerian atau jabatan masing-masing tidak mempunyai nilai yang lebih tinggi berbanding jika digabungkan kan. Jadi ada dasar-dasar ini yang perlu diselesaikan di peringkat kerajaan. Jadi insya-Allah dalam masa terdekat keputusan-keputusan penting yang menjadi pemangkin kepada usaha kita untuk mempercepatkan lagi naik taraf keupayaan dan infrastruktur data ini, insya-Allah itu kerja menteri dan jemaah menteri, dan insya-Allah akan kita bawa, kita bincang dan minta doa kita supaya ada satu keputusan, because we have to decide, we have to move on kan. Jadi itu insya-Allah antara beberapa tugasan utama saya dalam masa terdekat, untuk membolehkan seluas-luasnya kita menggalakkan perkongsian data antara jabatan dan agensi, kerana dengan itu maka data yang ada itu lebih bernilai, bukan saja untuk tujuan-tujuan pengurusan kerajaan seperti saya sebut tadi, subsidi bersasar dan sebagainya, tetapi juga dia mempunyai lebih nilai kepada orang ramai. Sebabnya kalau nilai data yang banyak itu hanya terhad kepada kerajaan, dia juga tidak membantu kita dalam usaha kita melonjakkan masyarakat menggunakan data dan mendigitalkan masyarakat. Sebab itu saya mula-mula tu I was very comforted, kerana saya bimbang contohnya kalau awal ada kebimbangan di pihak agensi kerajaan untuk membuka data kepada orang ramai. Tapi saya gembira sebab kalau di DOSM ini mereka lebih daripada terbuka. Saya faham kalau kita jadi data scientist or statisticians, kita memproses data yang banyak, dan banyak masa dan tenaga dan juga sumber kita dihabiskan untuk membina dan menyiapkan data itu. Kita nak orang gunakan data itu, kerana data itu boleh ada kesan yang besar kepada orang ramai. Sebab itu hari ini contohnya, walaupun I'm not a big fan of merasmikan majlis,
Benda yang saya masih lagi cuba sesuaikan ialah protokol majlis-majlis rasmi dan sebagainya. Tapi ini yang pertama kerana dia ada signifikan yang penting kepada usaha kita menangani ekonomi. Bukan saja di peringkat kerajaan, tapi yang lebih penting ialah kita nak jemput seberapa ramai orang di luar, bukan saja terhad kepada research house, ahli akademi dan syarikat-syarikat swasta. Kita nak seberapa ramai orang mula menggunakan data yang ada dalam sistem kerajaan. Usaha untuk terus menaik taraf open DOSM, baik dari segi bentuk dan jumlah data yang dikongsikan, juga dari segi UI UX dan interface supaya dia lebih mudah digunakan, lebih membantu. Usaha ini adalah langkah awal supaya kita meningkatkan penggunaan data oleh orang ramai. Sebab kalau data banyak, data itu bagus, tapi adoption is low among the users, pun tak guna juga, kan? Jadi sebab itu saya ambil kesempatan ini untuk bercakap dengan orang di luar, bukan yang di dalam sangat. Orang yang di dalam ni semua suka data lah, sebab tu ada kat sini. Tapi orang yang di luar, daripada pelajar kepada syarikat, kepada orang ramai, supaya menggunakan sepenuhnya segala data yang ada. Dan Jabatan Statistik akan terus menambah lebih banyak data dari semasa dari satu versi ke satu versi. Speaking from my experience, saya sendiri banyak mendapat manfaat daripada data Jabatan Statistik sebagai ahli parlimen dahulu. Kerana sebagai ahli parlimen pembangkang dahulu, kita tidak ada kementerian yang nak tolong bagi data dan sebagainya. Hampir keseluruhan kajian saya dan juga pemahaman saya tentang pentadbiran, tentang ekonomi, tentang keadaan makro dan mikro dalam negara ini yang bersabit dengan masyarakat, datang daripada beberapa sumber kerajaan, termasuklah DOSM, termasuklah Treasury punya website, sebab segala perbelanjaan kerajaan itu ada di Treasury, termasuk daripada laman-laman, contohnya laman tender kerajaan, termasuk juga daripada bank negara dan sebagainya. Ia membantu saya menjalankan tugas saya sebagai ahli parlimen pembangkang sebelum ini. Jadi dengan data yang banyak yang ada, sebenarnya ruang yang ada kepada orang ramai dari pelbagai bidang, profession dan bentuk perniagaan masing-masing, itu terbuka luas untuk dimanfaatkan data ini. Tumpuan awal kita sekarang untuk 1-2 bulan akan datang ialah untuk menggalakkan kerjasama data. Data collaboration di antara DOSM dengan data yang ada, dengan seberapa ramai stakeholders di luar. Baik dari segi research houses, baik dari segi akademik, dan termasuk juga orang ramai biasa yang mahu menggunakan data itu untuk sebarang bentuk aplikasi dan kegunaan yang mereka ada. Sebab itu saya tahu ada kumpulan daripada DOSM dan juga kementerian yang sedang mengusahakan satu kolaborasi untuk kita lihat macam mana kita boleh menggunakan data harga barang untuk mula dibawa kepada penggunaan orang ramai. Data itu ada selama ini. Sebenarnya kita boleh tahu, kalau saya di satu kawasan, saya duduk di sini, saya boleh tahu not as much details as perhaps people would like it, but adequate to know about the prices that we have around this area. So more or less it gives me a sense about sepatutnya kalau harga barang makanan ini, the range lebih kurang macam ini. Kalau harga perkhidmatan ini, the range lebih kurang macam ini, kan? Saya tahu dalam 2-3 minggu yang lepas ada beberapa kumpulan daripada kalangan orang ramai yang mula tampil memberitahu bahawa saya nak dapatkan data ini supaya saya nak buat yang ini mengenai harga barang dan sebagainya. Dia akan ambil masa
sehingga kita sampai the critical mass yang data ini digunakan secara terbuka oleh orang ramai, dan daripada segi itu harapnya dia akan mencambahkan lagi inovasi, dan pada masa yang sama dia membantu kementerian dalam beberapa perkara-perkara pokok yang kita perlu tangani, termasuklah soal kenaikan harga barang dan lain-lain. Dan harapan saya ialah dalam bulan-bulan yang akan datang, apabila penerimaan dan penggunaan itu ataupun adoption itu lebih tinggi, dan kita akan boleh mula membawa tahap kesedaran di peringkat consumer, pengguna, supaya kita boleh menyuntik lebih keanjalan harga dalam pasaran, kan. InsyaAllah saya minta dan galakkan seberapa ramai supaya kita mula tumpu perhatian kepada apa yang DOSM buat, kerana perancangan itu banyak dan panjang, dan selain daripada perkara-perkara yang matlamatnya itu jelas di mata rakyat, secara tidak langsung juga kita akan mempercepatkan pertumbuhan kemahiran dalam bidang-bidang kritikal dalam ekonomi kita, termasuklah data scientist, application engineer dan sebagainya. Sudah tentu kita juga akan selaraskan dengan kementerian-kementerian lain supaya keterbukaan data yang kita percepatkan melalui DOSM ini juga disambut oleh kementerian-kementerian lain, dan itu akan membawa sedikit perubahan dalam masyarakat kita, dan membantu juga kita menambahkan lebih ramai profession dalam bidang-bidang ini. Jadi saya ucap terima kasih sekali lagi kepada kumpulan yang bertanggungjawab membangunkan, dan cabaran saya kepada DOSM, bila kita mengusahakan sesuatu seperti ini yang melibatkan pengguna biasa, orang ramai, kan, cabarannya ialah untuk selalu datang dengan naik taraf versi baru. The key to something like this is iteration. The more you iterate, the better. Jadi saya faham dia akan ada masa peralihan di antara keperluan jabatan seperti sebelum ini kepada peralihan jabatan kerajaan supaya lebih consumer dan user oriented, terutamanya yang melibatkan interface seperti ini, dan dengan iteration yang akan datang, versi yang akan datang. Datuk Seri Uzair tahu memang antara satu perkara yang saya semak ialah berapa ramai pengguna. Kalau kita nak tengok pengguna naik begini, the sooner you hit the critical mass, the better. Dan kepada kaki tangan DOSM, I hope you will get the satisfaction that your work has a lot of impact because there are users out there who continuously use your products. Jadi dengan itu, dia mesti ada gimmick lepas ni, kan. Tapi saya ambil kesempatan ucap terima kasih, dan perasmian tu tak apa, kita buat cepat-cepat. Yang lebih penting ialah seberapa ramai kita mula gunakan, dan message itu harapnya sampai kepada semua. That data is the way forward. And this time around, walaupun topiknya agak boring bagi kebanyakan orang, but this is a necessity for the future, and we are committed to fully sprint ahead with digitalization and open source data and data sharing across the government agencies as well as with the public. Jadi dengan itu, saya tunggu tekan dulu sebelum rasmi, kan tak? Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. I look forward to more versions of Open DOSM in the future. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat atas ucapan peresmian itu tadi. Mohon Yang Berhormat untuk terus kekal di atas pentas bagi acara seterusnya.
Majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Nur Azmi diiringi Yang Berbahagia Datuk Sri Dr. Ketua Perangkawan untuk mengambil tempat di atas pentas. Dipersilakan. Majlis dengan ini berjemput Yang Berhormat untuk melancarkan platform Open Door Zoom Next Gen. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan. Majlis akan diteruskan lagi dengan sesi demo Open Door Zoom Next Jam. Dengan ini dijemput Yang Berhormat dan Yang Berbahagia Datuk untuk kembali mengambil tempat bagi acara seterusnya. Mahal ni. Seterusnya dijemput Yang Berbahagia Datuk Seri Doktor untuk memulakan sesi demo. Dipersilakan. Siapa katakan? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Menteri, Datuk KSU, Datuk sekian. Saya ambil masa dalam beberapa minit ya nak transkrip tentang penggunaan ni untuk memudahkan kepada yang baru nak menggunakan. Jadi ini dia punya link lah, dia punya link open OPN tu opendorsum.gov.my, mudah nak ingat kan. Jadi ni dia punya landing page lah. Jadi kalau kita lihat dalam kita punya platform ini dia ada 3 komponen utama, iaitu kita tengok kat belah kiri sekali. Kalau kita tengok dia ada 2 bahasa dia ada English dan Malay. Sebelum ni kita ada 4 bahasa tapi kita fokus 2 bahasa dulu. So kalau kita ambil situ bahasa Inggeris, so kita boleh tengok dia punya kategorinya. Kalau tengok di sebelah kiri sekali,
Ada tak kita punya ni? Okey, kalau tengok dia punya menu, okey, kita ada data katalog, dan kalau tengok data katalog, ada dashboard dia. Dalam data katalog, kalau kita lihat, kita ada misalnya I employee